Kepada korang yang tengok video ni kan, aku rasa dalam hidup korang confirm pernah tengok Sami Buddha. Biasanya mereka berpakaian warna jingga and then mereka biasanya melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. But pernah tak korang terfikir apa sebenarnya Sami ni buat setiap hari? So, untuk video kali ni aku nak rungkaikan dekat korang apa Sami Buddha buat setiap hari and then apa tujuan mereka menjadi Sami and then banyak lagi. So, first kali, apa matlamat untuk jadi seorang Sami? Kalau korang nak tahu untuk jadi seorang Sami Buddha yang betul-betul rasmi, korang perlu melakukan pengorbanan yang betul-betul gila-gila besar. Kalau korang nak tahu untuk jadi seorang Sami Buddha ni, korang perlu tinggalkan kehidupan yang sebelum ni dan jadikan tokong Buddha sebagai tempat kediaman yang baru kepada korang sampai korang meninggal. Matlamat mengabadikan diri untuk menjadi seorang Sami ni memang satu saja. Matlamatnya adalah untuk mencapai tahap yang dipanggil sebagai Sobdisa Nirvana. Okey, cara sebutan dia aku letakkan dekat skrin. Itu merupakan cara sebutan dia lah, aku takut tersilap sebut. Itu merupakan tahap tertinggi yang cuba dicapai oleh setiap penganut agama Buddha bagi sucikan diri mereka. Lepas tu mereka perlu meninggalkan segala benda godaan dunia. Guys, sebagai contohnya, sebelum ni korang merupakan ahli politik ataupun korang merupakan seorang jutawan and then tiba-tiba korang ada keinginan untuk jadi seorang Sami Buddha. Apa yang korang kena buat adalah korang kena tinggalkan semua benda tu. Korang perlu jadi seorang yang suci. So korang kena tinggalkan semua benda tu untuk jadi seorang Sami Buddha. Guys, kalau korang nak tahu syarat untuk jadi seorang Sami Buddha ni, dulu dia memang agak ketat sikit lah. Bukan semua orang boleh jadi Sami Buddha. Tapi sekarang pada waktu zaman moden ni kan, nak jadi seorang Sami Buddha tu memang agak senang lah. Kalau seseorang ingin menjadi Sami Buddha, mereka perlu tahu beberapa bab berkaitan dengan ajaran agama Buddha. Seperti 4 kebenaran, 8 jalan ketetapan dan kaedah untuk mencapai tahap kesucian diri. So, sifat-sifat keji yang ada dalam diri kita kan perlu dilatih untuk dihilangkan dan tidak mementingkan diri mereka selama mereka hidup. Apa syarat untuk menjadi seorang Sami Buddha? So, untuk jadi seorang Sami Buddha ni dia memang tak ada had langsung. Sesiapa pun boleh jadi Sami Buddha and then dia tak adalah macam ada umur minimum ataupun maksimum, tak ada macam tu. So, kalau korang nak tahu untuk start jadi Sami Buddha ni biasanya dalam umur 7 tahun lah. So, individu yang jadi Sami Buddha tu mereka perlu bersendirian tanpa pasangan. Sebagai contohnya, kalau korang dah kahwin ataupun kalau korang ada girlfriend, korang perlu tinggalkan dia ataupun ceraikan dia. Ui, gila betul. Siapa berani buat macam tu kan? Oh. Guys, kalau korang nak tahu untuk jadi Sami Buddha ni, korang ada dia punya syarat jugalah. Syarat dia adalah korang kena waras and then korang kena sihat dari segi tubuh badan. And then lagi satu, korang kena tanggungjawab lah sebab mereka bagi kerja dekat korang kan. So, korang kena bertanggungjawab untuk buat kerja yang diberikan. Lagi satu, korang kena ingat untuk jadi Sami Buddha ni, korang tak boleh macam ada hutang ataupun korang ada memiliki kad kredit macam tu, memang tak boleh. Once kalau korang nak jadi seorang Sami Buddha ni, korang perlu settlekan hutang yang ada dekat bank ataupun hutang yang korang hutang dekat member korang. So, korang kena settlekan semua benda tu. So, kalau korang dah 100% setuju untuk jadi seorang Sami ni kan, korang hanya diberikan 4 perkara. Itu 4 keperluan asas lah: pakaian, makanan, tempat tinggal and then ubat-ubatan. 4 perkara asas ni akan ditanggung sepenuhnya. So, syarat yang aku cakap ni sama juga dengan wanita. So, kalau wanita nak jadi Buddha, sama jugalah syarat dia. So, apa rutin harian mereka? So, rutin harian Sami Buddha ni, mereka akan bangun dalam pukul 4 pagi macam tu. So, lepas mereka dah bersihkan diri, mereka dah gosok gigi, mandi semua tu kan. So, mereka akan lakukan meditasi selama sejam. So, sebelum mereka lakukan aktiviti meditasi mereka kan, mereka akan baca satu ayat-ayat suci mereka lah. So, lepas dah baca ayat suci tu, baru mereka melakukan aktiviti meditasi. Lepas tu mereka akan berjalan dengan kaki ayam and then mereka akan pergi bertemu dengan orang-orang sekeliling sebagai usaha untuk menyebarkan kebaikan. Sebagai contohnya, ada Sami Buddha datang ke rumah korang, lepas tu dia bagi tahu tentang hal-hal kebaikan. So, penduduk sekitar tu akan bagi makanan dekat dia sebagai tanda terima kasih kepada dia lah. Dalam pukul 8 pagi macam tu, mereka akan makan makanan yang mereka dapat and then makanan yang diberikan oleh kuih. So, lepas dah makan tu, mereka akan start balik meditasi sampai tengah hari. Waktu ni merupakan detik yang terakhir untuk mereka makan. Biasanya Sami akan makan makanan yang ringan untuk mengisi perut mereka. Lepas tu mereka akan mula berpuasa untuk teruskan rutin kehidupan mereka. Lepas waktu tengah hari ataupun dalam pukul 1 macam tu, mereka akan ada satu kelas ceramah ataupun kelas berkaitan spiritual mereka. Kelas ni akan berlanjutan sampai pukul 6 macam tu. Lepas kelas ni habis, mereka akan bertemu sekali lagi untuk bertakafur dan memohon hajat mereka. And then pada ketika itu, proses sembahyang mereka akan bermula. Dalam pukul 8 macam tu, setiap Sami akan diberikan masa untuk membersihkan kawasan peribadi mereka. Ruang peribadi ataupun tempat tidur mereka akan dikongsi bersama, so mereka akan bersihkan tempat tu.
But ada juga Sami yang terus belajar berkaitan dengan spiritual mereka. Guys, salah satu sebab aku buat video ni just bagi korang informasi betapa susahnya hidup seorang Sami ni. Okay, bagi pendapat aku sendiri, sekiranya korang jumpa Sami ni meminta bantuan korang, kalau boleh tolonglah. Okay, sekiranya video ni ditonton oleh orang yang beragama Buddha kan, kalau aku tersilap bagi information ataupun aku tersilap cakap, aku meminta maaf. Kalau boleh tolong bagi information yang benar dekat comment section supaya aku betulkan dalam video yang akan datang. Guys, sekiranya korang dapat informasi menarik dalam channel ini, tolong share video ni dekat member korang juga supaya mereka pun dapat informasi menarik. That's only guys, jumpa lagi di video akan datang. Bye!